me go. Look at me go. Selamat pagi dan selamat datang ke Stadium Kawasaki Todoroki untuk kita menyaksikan perlawanan yang kelima bagi saingan peringkat kumpulan AFC Champions League 2023. Pertemuan di antara Kawasaki Frontale menentang Johor Darul Takzim. Yang mana antara boleh dilakukan oleh yang mana satu crossing di bahagian tengah mudah. Jaringan ini berlaku. Serangan yang dilakukan oleh Kawasaki. Leandro terkena tiang dan masuk. Berarti untuk Bergson. Pada semula buat Kawasaki memburu jaringan yang ketiga. Tanuka Masinio menewaskan Cihan Azmi. Kali ini Bergson untuk JDT. Bergson. Oh sayang. Hantaran tanukannya yang dilakukan dan percubaan yang kedua. Yuko Bayashi. Tindakan ini untuk gol yang kelima. Satu set yang menarik daripada Tasei Miyashiro. Kawasaki Frontale 5, Johor Darul Takzim 0. Satu kekalahan yang sukar untuk ditelan, tak kisah kalau anda bangsa Johor sekalipun ataupun bangsa Malaysia, sebab bila JDT beraksi dalam ACL, aku secara tak langsung ni semangat juga kerana JDT mewakili Malaysia kan. Dan apa yang aku lihat sebentar tadi adalah satu perlawanan di mana seumpama JDT membelasah pasukan di Liga Super, benda tu terjadi kepada JDT dalam saingan pentas paling elit di peringkat Asia, iaitu saingan Asian AFC Champions League ataupun ACL. Untuk perbincangan yang lebih detail kejap lagi, tapi aku nak ucapkan terima kasih dulu kepada klip yang korang nampak tadi, cantik, editing, lawa apa semua, semuanya datang hasil daripada usaha salah seorang editor kita yang bekerja keras pada ini, namanya Uda. Dia baru kahwin, so ucapkan terima kasih kepada Uda kerana melakukan tugasan yang cemerlang pada hari ini untuk memulakan program BDB. Hari ini aku tidak kesorangan macam biasa, aku ada dua tetamu istimewa. Yang pertama ni buat kali pertama melakukan penampilan dari Tinker Studio. Dan juga dia ada channel juga dekat YouTube, nama dia Fakput. Yes. Apa khabar? Fakri Putra. Khabar baik. Khabar baik. Steady Steady. Fan Arsenal? Fan Arsenal. Sekarang ni rasa macam gajah di atas dahan pokok ke macam mana? Ya betul. Dia rasa yang sama macam season lepas. Chun Hang, you're back bro. Thank you. Pertama sekali, terima kasih atas jemputan ke BDB. Dan I'm back. Sekarang ni dia rajin buat video untuk Stadium Astro kalau kau notice kan. Dia baru buat video Newcastle. So aku rasa macam kadang-kadang dia je seseorang yang memahami krisis-krisis yang tengah dilalui oleh fan-fan Newcastle kat Malaysia. Sebab MU pun ada krisis dekat injury semua kan. Betul-betul. Tak dinafikan. Okey, kita melengahkan masa. Aku nak ingatkan juga korang sebelum kita start, kita ada quiz BDB pada hari ini di mana kita akan memberikan hadiah istimewa daripada Stadium Astro ni milik korang. Ingat t-shirt saiz L ya. So kalau saiz kurang atau terlebih jangan try call lah. Okey, tapi isyarat memanggil itu akan ke udara sekitar segmen yang kedua nanti. Semua soalan berdasarkan apa yang kita bincangkan pada hari ini. So kau kena stay tune daripada mula sampai habis. Kita mulakan dulu dengan review perlawanan di antara Kawasaki dan juga JDT sebentar tadi. Agak sukar untuk ditelan sebab kita nampak benda-benda yang kita tak biasa tengok dalam permainan JDT. Fakput, apa yang aku nampak adalah pressing JDT yang seumpama tidak menjadi, mungkin disebabkan counter press lawan. Betul. Yang tidak memberikan masa untuk diorang berlega dengan bola sebagai Arif Aiman tak, bukan nak kata tak menjadi, tapi kita tak nampak Arif Aiman dapat main sekalipun dalam game ni. Kan, kita jangan nak salahkan Matthew Davis ke Oscar Ribas ke siapa-siapa, tetapi hakikatnya JDT tidak bermain bola sepak JDT pada hari ini. Betul. Setujulah dengan statement tu, dan boleh nampak yang sebenarnya counter pressing yang ditunjukkan oleh Kawasaki Frontale, dia punya pressing tu memang sangat, orang kata high press lah. Agresif. Agresif. Dan kalau kita tengok match tu, dia punya pressing tu dia in a team tau, bukan personal pergi press. Betul. Bila JDT pegang bola je, dia akan ada 2-3 pemain yang akan buat pressing tu. Seolah-olah well drill, well discipline Chun Hang. Betul. Ya, dan kalau kau perasan, di sini kita ada sedikit rangkuman highlight di sini, banyak peluang yang dicipta di belah kiri. Yep. Yang itu bagi saya menunjukkan satu weakness lah di sebelah kiri. Dan crossing semuanya dicipta di bahagian kiri, hantar ke bahagian far post. Iaitu mereka memang target Matt Davis di bahagian di bahagian situ lah. Betul. Agak terkejut juga melihat Matt Davis
kalau tengok dalam game ni, hampir kesemua gol mungkin positioning atau kedudukannya boleh dipersoalkan, dan kita nampak agak terang Esteban Solari yang mungkin tidak berpuas hati dengan penampilan Oscar Arribas pada hari ini sampai dia digantikan dengan Corbin Ong. Dan bila Corbin masuk, kau nampak buat pertama kalinya ada hantaran lintang untuk JDT untuk try skor. Bergson ada peluang keemasan untuk skor, tak dapat skor, tapi hakikatnya JDT outplayed dalam game ni. Ya, betul juga. Dan ini adalah satu benda yang orang kata satu prestasi yang kurang baik daripada JDT, dan aku rasa mereka memang miss dia punya Corbin Ong punya energetic presence di belah kiri. Sebab kita tahu dia adalah seorang pemain yang sangat-sangat efektif dari sudut pandangan attacking. Betul. Dia akan overlap, dia akan buat crossing. Nah, aku rasa bukan kata Oscar Arribas bukan pemain yang baik, yang kurang baik atau apa, tapi Corbin Ong bagi saya memberikan impact yang lebih positif dalam pasukan tu. Dan kita boleh nampak like what I said just now, dia punya chances considered banyak di belah kiri. Jadi itu adalah satu aspek yang perlu diperbaikikan lah. Korang rasa ada unsur-unsur sedikit naif tak dengan selection Esteban Solari? Bertandang ke lawan lawan in Japan, antara pasukan ialah pasukan terbaik dalam kumpulan. Kalau sebelum ni pun kau dah nampak diorang dekat 12 mata kan. Ulsan dengan JDT 6 mata. Menampilkan 4 attackers dalam kesebelasan utama yang kau nampak. Of course Arif Aiman akan sentiasa start dekat belah kanan, tapi kau nampak Forestieri, kau nampak Bergson, kau nampak Haverty, tiga-tiga start dalam game ni. Tapi bila kau nampak perubahan-perubahan yang dilakukan, nampak sedikit stabil bila ada Syarul Saad masuk, Corbin Ong masuk. Adakah dari segi selection tu mungkin terlalu orang kata berani memakan diri barangkali? Aku rasa macam sebenarnya JDT walaupun dia dah buat perubahan pemain, adalah sedikit dia punya perubahan tu, tapi sebenarnya kat bahagian tengah midfield tu Kawasaki Frontale lagi step ahead lah. Especially balik pada tadi punya statement, dia punya pressing tu memang betul-betul top notch lah. Betul. Player JDT macam tak boleh nak keluar daripada pressing tu. Memang ability dia orang macam mungkin Japan punya standard kan. Mungkin dia lebih tinggi sedikit lah. Betul. Aku nak tambah dengan dia punya statement terhadap midfield JDT. Aku rasa dengan kemasukan Hiberty sebagai seorang pemain penyerang di atas padang, aku rasa kita tahu dia kerap akan pergi atas untuk attack kan. Tapi itu sedikit sebanyak kosong kat situ kan. Kosong kat situ kat bahagian midfield. Dan itu akan banyak exposekan Hong Wan dan Afiq Fazil di bahagian tengah dari pressing dia orang. Okey. Kita ada satu grafik yang kita nak share dengan korang. Aku just nak confirmkan kepada korang, dengan kekalahan 5-0 kepada Kawasaki ni repeat daripada season lepas ketika JDT masih lagi bawah kendalian Ben Mora. Cerita pasal Ben Mora, kau tengok perbandingan antara dua jurulatih ini, Ben Mora membawa JDT ke pusingan kalah mati di mana mereka tewas kepada Urawa Red Diamonds ketika di bawah bimbingan Hector Bidoglio pada ketika itu. Tapi result Esteban Solari sebenarnya agak identical dengan Ben Mora. Cuma bezanya kat sini, satu benda yang aku nak highlight adalah season ni kita dah tak boleh layak lah. Kita JDT mewakili Malaysia lah kan. Tak boleh layak dah. Disebabkan sekarang ni macam mana membelasah biji patem dalam last game pun, Ulsan dah mempunyai kelebihan head-to-head goal difference. Ya, betul. Dari segi pertemuan dua kali tu kan. Ya. Sebab dia menang 3-1, kita menang 2-1 je. Adakah perbezaan Ben Mora bermain di pusat iaitu SSI, Stadium Sultan Ibrahim, membawa kepada result-result yang positif dekat situ di mana diorang dapat keluar daripada grup ke peringkat kalah mati, Chun Hang? Saya rasa ada, sebab kalau kita lihat ataupun ingat balik, dia punya formasi dekat AFC biasanya akan letak formasi 3-5-2 dan Arif Aiman akan main right wing back, Matt Davis akan main di right centre back. Jadi itu akan memberi satu perlindungan, protection yang sangat-sangat solid di bahagian tengah dan di bahagian belakang. Dan bagi saya itu bukan kata itu adalah taktik yang sangat defensif, tak. Sebab mereka biasanya akan menyerapkan tekanan dan counter balik. Dan akibatnya dapat banyak gol juga, ada 11 gol dan kalau tak silap aku 7 gol yang dibolosi. So itu adalah satu jumlah yang sangat baik buat Benjamin Mora bersama JDT. Betul.
Apapun ini satu kejayaan tetap di mata aku untuk JDT kerana 6 mata dalam grup yang agak sukar. Bezanya ialah last season ada Guangzhou Evergrande, kali ni kau ada BG Patem United dekat situ. Dan keputusan-keputusan yang dijangka kita dapat. Kita mengalahkan Ulsan Hyundai pun adalah satu keputusan yang agak positif dan mungkin boleh menamatkan saingan ACL ni dengan lebih bergaya apabila berjumpa dengan BG Patem dekat Stadium Sultan Ibrahim nanti. Okey, kita move on kepada satu lagi perlawanan yang dianggap sebagai satu cup final. Perlawanan melibatkan Selangor dan Kedah kerana persaingan untuk saingan AFC Champions League 2 untuk musim depan. Ada satu slot lagi, tempat kedua saingan Liga Super. Jom. Amirul Afiq sekali lagi dengan lariannya daripada sebelah kanan merembat. Itu dia. 3-0. Open goal yang pertama. Andri Orozco. Cantik antara tangan Kano. Tidak dikawal langsung Syahrul Nazim. Satu lagi peluang untuk Hendrik Efidayo oleh Segun. Membantu dan Balotelli cari ruang pada dirinya. Peluang pada Balotelli. Ditinggalkan kepada Efidayo. Batu. Efidayo malam ini. Bahaya kedudukan ini. Iron dalam kawasan penalti. Lorongan untuk Bukhari Ajmal. Tidak menunggu lama. Masih lagi Iron. Percubaannya baik dan itu dia. Jaringan yang ke-22. Sedap pula suara pengulas game Selangor dengan Perak tu. 4-0 kan. Semangat dia lain macam. Aku nak carilah siapa pengulas. Okey, ini kedudukan untuk slot kesaingan Asia. Kenapa musim ni korang semua sedia maklum disebabkan JDT dah menang Piala FA. So maknanya kalau KL City menang itu diorang boleh layak lah dalam Piala FA, tapi tak dapat sebab JDT menang. Tempat kedua ni akan dijadikan slot kesaingan Asia. Sebab harus diingat, format dah berubah. Kita cuma ada 2 slot sahaja ke Asia. JDT dah confirm satu lagi adalah tempat kedua Liga Super. So sekarang ni congak dia simple. Selangor di atas dengan 2 poin. Kalau diorang menang dengan Kedah dekat Darul Aman pada 2 Disember nanti, diorang dah confirm layak selaku pasukan kedua yang akan ke AFC Champions League 2. Nama pun dah tukar, bukan Piala AFC lagi dah. Okay, AFC Champions League 2, JDT akan layak ke AFC Champions League Elite. Itu dah confirm. Tapi kalau tengok dari segi perspektif Kedah pula, kalau diorang menang dengan Selangor, diorang masih lagi kena mengharungi cabaran daripada Sabah dalam game terakhir untuk wajib menang lah untuk layak ke saingan AFC Champions League 2 tu lah. So dia masih open sebab apa-apa je boleh berlaku dalam bola sepak. Betul. Dan Kedah dan Selangor ni memang satu pertarungan yang menarik. So Fakput, di mata kau, Selangor menang dengan bergaya last game, kalahkan Perak 4-0. Kedah pun menang dengan bergaya, kalahkan Kelantan. Yang nampak gaya ni semua orang mengalahkan Kelantan sekarang ni 6-1. Okey. Adakah kau merasakan game ni akan menjadi penentu sebab sekarang ni dah ada cerita pasal lanjutan kontrak Cheng Ho, dah ada cerita pasal perbincangan kontrak baru dengan Faizal Halim. Betul. Ya. Kiranya kau dah tak ada ruang untuk buat mistake. Kau wajib menang game ni ataupun minimum seri lah. Kau rasa Selangor yang lebih bersedia untuk saingan AFC Champions League 2 musim depan? Okey, kalau kita mungkin boleh relate sikit dengan JDT tadi. Okey. Sebenarnya Selangor punya track record 5 last matches lagi baik pada JDT lah. Tapi kalau nak kata Selangor dia akan bertandang ke Stadium Kedah Darul Aman, yang mana Facebook Kedah Darul Aman dia ada mengajak semua peminat-peminat Kedah untuk turun padang. So mungkin itu dia mungkin kita nampak macam mungkin biasa je kot. Tapi sebenarnya mungkin akan beri kesan yang besar lah kepada Selangor dengan nak berjumpa dengan penonton-penonton daripada Kedah ni. Aku nak add on juga, kalau kita lihat kepada rekod home mereka dekat Kedah, mereka menang 8, seri 1, hanya kalah 3 kali. Hanya kalah 3 kali. Dan itu adalah satu rekod yang sangat baik. Betul. Yang sangat-sangat baik. Lebih baik daripada Selangor. Dan hanya JDT di dalam Liga Malaysia yang lebih baik daripada, yang memiliki rekod yang lebih baik daripada Kedah. Maksud kau home record lah. Home record. Tapi yang lebih menarik, Kedah adalah satu-satunya pasukan yang seri dengan JDT dalam saingan Liga Super. So itu memang akan menjadi satu tumpuan lah kepada kita. Mengatakan apa kepada kita? On their day, Kedah punya best day, perform habis baik,
boleh mengalahkan sesiapa. Betul. Ya. Okey, Betul. kita nak tengok satu lagi grafik yang kita dah sediakan untuk korang sebenarnya dari segi slot ke Asia ni. Sebab ramai yang masih lagi tak faham. Dari segi slot allocation untuk tahun 24-25 ni, korang sendiri boleh nampak, ini bukan dari segi ranking dunia untuk pasukan kebangsaan, ini dari aspek ranking koefisien untuk klub di negara tersebut. Contohnya berapa jauh JDT pergi dalam saingan AFC sebelum ni, KL City dan sebagainya. So kau boleh nampak Malaysia diberikan 2 slot. Kita belum level Thailand lagi ada 3 slot. Australia pun 2 slot. Tapi 2 slot yang kita dapat sama dengan Australia adalah 2 slot yang terbaik lah. Kita dapat Tier 1 which is AFC Champions League Elite dan juga Tier 2 which is AFC Champions League 2. Yang ketiga tu dikenali sebagai Challenge League AFC. Yang kira third tier lah kan. Conference League lah maksudnya. Conference League lah. Dia macam kalau dalam UEFA ni Champions League, Europa dengan Conference League lah. Dia macam tu lah. So itu penjelasan yang dengan cara simple untuk bagi korang faham dari aspek 2 pasukan yang akan mewakili Malaysia di pentas Asia. Chun Hang, bila melihat pasukan Selangor ni, momentum tengah cantik. Cheng Ho tak kata tak ada apa-apa injury sekarang ni. Tapi Selangor ni pun ada macam sejarah hiccup juga apabila beraksi dalam high stakes punya game. Orang kata game yang kau dalam tekanan, kau wajib tak kalah secara minimum. Ya. Kau rasa ini adalah momen di mana Selangor akan menghadapi kesukaran? Okey. Agak kontroversial sikit tetapi asalkan Richmond Buakir tidak diturunkan, aku rasa memang dia punya attacking unit akan lebih lancar. Dan ini bukan satu kritik kepada Richmond, tetapi bagi saya dia bukan seorang penyerang yang sesuai dalam sistem Tan Cheng Ho sebagai seorang target man yang dimahukan oleh Tan Cheng Ho sebenarnya. Dan bagi saya elok je kita bagi chance kepada Aaron De Walle. Tapi last game pun dia masuk sebagai pemain gantian je pun. Ya. Richmond. Ya, dan aku rasa dan akibatnya boleh nampak 4-0 terhadap Perak. Dan itu adalah satu keputusan yang baik dan bagi saya mereka perlu kekalkan Aaron sebagai penyerang mereka. Sebab at the very least dia boleh press, dia memiliki kebijaksanaan dari segi movement di dalam kotak penalti, walaupun dia punya finishing agak baru nak cakap Conversion rate dia. Conversion rate semua tak tajam lagi ataupun tak setajam Ifedayo yang kita tahulah seorang penyudah yang sangat baik. Tetapi bagi saya dia adalah seorang pemain yang lebih efektif daripada Richmond. Tak dinafikan dan kita nampak dari segi jaringan pun of course Aaron Del Valle adalah top scorer sekarang Liga Super dengan 22 gol, meninggalkan Forestieri tak salah aku dengan 19 pada ketika ini. Tapi cerita pasal apa yang Chun Hang cakap tadi pasal kebaikan Aaron ni, dia boleh bergerak drop deep, dia tahu untuk kadang-kadang bermain di bahagian sayap, dia tahu macam mana nak set up gol untuk pasukan, untuk rakan-rakan dia sendiri, bukan saja untuk skor tapi dalam game lawan Perak tu dia ada 3 peluang, hat-trick peluang, 1 lawan 1 yang dia miss sebelum dia skor gol peribadi dia dalam game tu. Dalam game seumpama ini, kau dapat chance kau kena skor sebab dia big game antara 2 tim yang terbaik Kau rasa ini akan menjadi satu ujian besar untuk Aaron Del Valle? Ini season pertama untuk Aaron kan. So kita nak judge dia, kita nak versuskan dia dengan Ifedayo yang mana dah main banyak kali dekat dalam liga ni. Pernah main untuk Selangor juga? Pernah main untuk Selangor juga. Rasanya tekanan jugalah untuk Aaron tu kot. Maksud kau Ifedayo lebih klinikal lah kalau dapat peluang. Dan kalau kita membandingkan kedua-dua profil ini, aku rasa Ifedayo dia lebih kepada seorang penyudah yang cukup klinikal. Seorang striker. Maksudnya dia punya finishing sangat klinikal, sangat efektif. Tetapi Aaron bagi saya adalah seorang pemain yang lebih sesuai digunakan sebagai seorang pemain nombor 10 ataupun second striker. Dia bukan main striker bagi saya. Tapi dia lebih sesuai menjadi seorang second striker untuk link up dengan Faizal Halim, Mukairi di bahagian bawah sikit. Tetapi dan movement dia untuk masuk ke dalam kotak penalti, melakukan sentuhan emas untuk menjaring gol, itu adalah bagi saya aspek ataupun benda yang mencuri tumpuan saya tentang Aaron. Orang kata ibarat cup final tu sebab seruan untuk penyokong-penyokong Kedah untuk membanjiri stadium, aku rasa untuk membeli dan memenuhi 25,000 tempat duduk dekat Stadium Darul Aman tu sebab
kedua-dua tim menganggap ia adalah satu ibarat final kan. Dan kita menjanjikan satu perlawanan yang menarik pada 2 Disember nanti akan dibawakan di Astro Arena. So jangan lupa ataupun janji anda untuk melihat slot timing game Kedah dan juga pasukan Selangor di Darul Aman nanti. Kita akan berehat sebentar, bila kembali selepas ini fokus kita tak arah kembali kepada Liga Perdana Inggeris. Man City, Liverpool, Newcastle, Chelsea, Everton, Man United, semuanya akan dibincangkan. Jangan ke mana-mana. Look at me go. Aki trying to get out quickly. It's Darwin Núñez header. Following up was Diogo Jota. Saki to Haaland. That's the sight of goal he wanted. He becomes the fastest player to 50 goals in Premier League history. It was hit by Trent Alexander-Arnold. Back to 1-1. What a player lah Trent Alexander-Arnold yang sepanjang game tu terpaksa berhadapan dengan seorang left winger yang cukup orang kata antara dribbler yang terbaik lah. Kalau kau rasa Alan Saint-Maximin tu gila dribble, Mamat ni pun 2x5 juga. Dan banyak aku tengok perbandingan yang dilakukan di antara Jeremy Doku dengan Grealish. Mungkin ini adalah perbualan pertama yang kita nak sentuh. Okay, aku tanya Chun Hang dulu. Sebab Michael Richards ada berkata dia lebih rela untuk berhadapan dengan Jeremy Doku berbanding Jack Grealish. Sebelum kau jawab tu, inilah masanya sebab aku ada ting-ting-ting dalam kepala aku. Ini adalah isyarat memanggil anda untuk menghubungi kami untuk memenangi hadiah eksklusif dari Stadium Astro dan juga Astro Arena untuk kuis BDB yang akan dikeudarakan dalam segmen seterusnya. So jangan lupa call sekarang. Nombor tertera dekat bawah 0389578463 untuk memenangi hadiah eksklusif dari Berbulu dengan Burn dan juga Astro Arena. Call sekarang. Okay, kita teruskan perbualan. Jeremy Doku dan Jack Grealish. Michael Richards kata dia lagi rela berhadapan Jeremy Doku. Pendapat kau? Bagi saya buat pendapat seorang ex-right back, mungkin dia sebagai seorang ex-professional, dia akan tahu mana yang Doku akan pergi. Sebab dia direct sangat dan the only place yang dia boleh pergi straight down. Dia akan carry bawa bola ke bahagian penalty area, dan as long as dia boleh mark dia dengan ketat, I think that's dia punya game plan lah terhadap Doku. Tetapi game style terhadap Jack Grealish agak beza sikit. Sebab Jack Grealish dia bukan seorang pemain left winger yang akan tertumpu dalam satu zone saja. Dia akan banyak bergerak ke bahagian center, ke half space untuk mencipta peluang dan membuat link up. Dan tapi itulah persoalan yang aku nak tanya kau, Chun Hang. Mungkin Pak Put pun boleh jawab. Apa yang Michael Richards tu mengatakan pada aku yang dia lebih susah nak marking player macam Grealish berbaling Doku. Tapi aku pula memikirkan ramai right back yang kata Doku ni lagi susah nak mark. Kan? Sebab Jack Grealish more kepada zonal player kan, in a way kan. Dan dari segi zona kat situ dia memang memiliki teknik yang baik dan kebijaksanaan yang lebih matang. Dan bagi saya selagi kau ada kebijaksanaan yang sangat baik, chances ada banyak kombinasi play di situ. Dan all of a sudden boleh create overload di bahagian kanan. Dan itu akan memaksa satu keputusan untuk dibuat oleh back kanan dalam pasukan, dan it's going to be trouble lah buat pendapat Michael Richards. Faput, so maknanya dalam sistem Pep ni lebih baik ada Jack Grealish ke lebih baik ada Jeremy Doku? Kalau saya coach lah saya akan pilih Doku personally. Tapi apa yang mungkin Jack Grealish boleh offer yang Doku tak boleh offer, Jack Grealish dia boleh tarik beberapa pemain. Itu yang mungkin Michael Richards nampak kualiti kepada Jack Grealish ni lah. Betul. Dia boleh create spaces yang mana Bernardo Silva boleh roam. Kan? And then beside that mungkin lah sebab dia England player kan. So England pada masa masuk kau ada sentimen lah dekat situ. Pada masa yang sama juga kan, Jack Grealish dia punya work rate tinggi, dia boleh turun defense semua. Dan Doku dia masih pemain muda lagi dan masih baru lagi. Masih baru lagi, mungkin tidak diberikan tanggungjawab yang besar terhadap pressing ataupun defending. Dia belum pepified lagi. Belum masuk dalam sistem Pep lagi. Betul. Okey, cerita pasal
50 gol yang dijaringkan oleh Erling Haaland dalam 48 penampilan adalah yang paling kurang daripada mana-mana star striker sebelum ni. Alan Shearer pun lebih 60 game, Andy Cole pun sama, Ruud van Nistelrooy pun lebih 70 game, tak salah. Salah pun 72 game baru dapat 50 gol pertama dalam EPL sahaja. Yes. Ramai yang akan kata, oh Haaland dalam big game dia missing dan sebagainya. Ini big game apa? Dia punya gol tu adalah daripada satu chance, satu gol. Kadang-kadang kau akan nampak dia miss 2-3 chances. Dalam game ni, dia dapat one chance tu dan dia berjaya klinikal dengan peluang tu. Yes. Dan bagi saya, apa yang lagi kita boleh katakan dengan keistimewaan, kemampuan Erling Haaland. Gol demi gol, dia bagi saya antara penyerang yang paling digeruni di dunia bola sepak. Bukan saja di Eropah tetapi di dunia bola sepak. Dan bagi saya kredit juga perlu diberikan kepada Pep. Cap boleh. Cap boleh kan. Tak, sebab dia captain saya buat Okey, FPL. pandai cover. Nampak? Dah lama masuk TV dah pandai cover dah. Tak, berbalik kepada question. Dan kredit perlu diberikan kepada Pep sebab dia mencatatkan satu sistem yang baru untuk mengeluarkan potensi penuh Erling Haaland. Betul. Dan kita boleh nampak ni 50 gol ni, dalam 50 ni 48 adalah gol tap-in ataupun gol di dalam kotak penalti. 48. Poacher lah, memang poacher. Betul. Menyentuh tentang Liverpool sebab Liverpool fans pun nak juga dapat kredit sebab diorang walaupun dalam game ni tak ada banyak, mungkin first half ada beberapa chances yang jatuh pada Nunes. Tapi second half pun kau nampak macam City mendominasi game ni lah. Tapi hakikatnya cara Liverpool score ibarat cara Man City score juga, bukan nak kata banyak gila peluang daripada kesilapan Alisson. Tak salah aku datang ni gol City tu. Sebelum kita cerita pasal Alisson, aku nak cerita pasal improvement yang kita nampak agak mendadak, peningkatan defensif structure Liverpool. Virgil van Dijk dah almost kembali kepada Virgil van Dijk yang kita kenal season 3 season yang lepas. Trent Alexander-Arnold, walaupun kau nak kata dia ada masalah berhadapan dengan Doku, tapi tak benar-benar kena poket dengan Doku pun dalam game ni. Betul. So kau nampak itu satu improvement yang sangat ketara di mana Liverpool dengan adanya defensive structure tu boleh kembali menjadi satu force yang boleh mencabar untuk title pada musim ni. Nampak better lah than last season Liverpool, especially dalam defensive side dia kan. Tapi mungkin benda tadi pasal Doku tu I sedikit disagree lah. Okey, apa dia? Kenapa? I rasa macam Doku dia betul-betul cook Trent. Trent Dia betul-betul kena masak tau. Dia aktif, kalau kita tengok gol tu dia akan tutup 80% Serius yang terjadi. Okay, fair itu lah, I rasa lah. Sebab ada yang nampak macam tu. Macam Pak Put, apa yang dia tak setuju dengan aku tu, aku setuju juga. In a way yang dia tak setuju dengan aku tu. Sebab ada yang kata that Doku cook Trent. Tapi kalau dia cook Trent, mesti ada banyak chances City dalam game ni. Aku tak nampak chances tu. Ada yang kata bahawa chances yang dicipta oleh Doku semua adalah half chances. Maksudnya Trent Alexander-Arnold walaupun kena dribble pass, dalam statistik boleh dikira satu dribble pass, tetapi Jeremy Doku dia pusing balik dengan end product tak jadi. Tak cantik. Jadi dia punya chances yang created tak banyak sangat. Yang dia punya big chances created lah. Satu insiden terakhir dalam game ni yang berlaku, Pak Put. Ini bila aku buat ghostan itu ramai macam tak setuju dengan apa yang aku cakap, which is aku tahu goalkeeper ni protected species dalam permainan bola sepak, kan? Tapi bila aku tengok cara Akanji leaning towards Alisson untuk insiden di mana Ruben Dias skor tu dibatalkan, aku rasa itu adalah satu situasi yang terlalu soft. Kau setuju tak? Setuju. Soft. Ini mungkin akan buat rivalry antara Arsenal Newcastle fan bangkit. Liverpool memang tak setuju lah kan. Okay, Tapi nak memetik balik insiden yang Joelinton Gabriel. Okay, sila. Aku tahu. So kalau kita compare lah kan, apa yang terjadi memang berbeza lah kan. Kita tengok MC punya action terhadap Alisson tu memang very soft lah. Itu deservedly goal sepatutnya. Bagi saya tak setuju. Itu memang foul. Bagi saya sebab kalau kita tengok dia punya replay, slow motion replay, Akanji memang sentuh punya dia punya tak ada tarik tetapi ada sentuhan yang agak besar juga dekat Alisson punya tangan. Dan sekiranya ada satu orang kata
disturbance di situ, aku rasa patut dibatalkan gol. So it's a good decision Lagi-lagi lah masa bagi dia saya. nak try tangkap bola. Ya. So mungkin waktu ia berlaku mengatakan ia adalah satu faul. Aku boleh terima benda tu, bukan nak kata aku sentiasa betul pada setiap masa kan. Okey, kita nak move on kepada satu lagi topik yang menarik adalah pasukan Chelsea yang memberikan harapan palsu kepada fan-fan mereka. Aku kesian. Tapi sebelum tu jom kita tengok ni dulu. Tottenham kick out. Alexander Isak. Raheem Sterling. Well, that kind of sums up his season. Gordon. Oh, what a chance. And what a goal. Oh, what a mistake there. Julian Dillon. James. We might have let Anthony Gordon in here. Reece James is already on. Will now find it even harder to find a way back. It's Gordon! Aku rasa masa macam tak cukup lah kita nak sembang semua benda dalam game ni sebab aku nak cerita pasal Reece James, aku nak cerita pasal defensive structure Chelsea, nak cerita pasal Newcastle yang menurunkan pemain yang berusia 17 tahun, bench Newcastle yang ada 3 goalkeeper, tak pernah dilihat dalam mana-mana game EPL dalam sejarah. Pep pernah turunkan 2 keeper dalam bench aku tahu, 3 keeper dekat bench aku tak faham. Mungkin Eddie Howe ada plan Karius nak jadi striker kalau Isak injured pula, kita tak tahulah kan. Tapi ceritanya defensive structure Chelsea, Chun Hang, yang aku nak tanya kau ataupun Fakput, keempat-empat gol, first goal Kukurea tak step up, offside trap tak jadi. Isak sempat dapat bola, pusing, pilih aku nak rebak kanan ke kiri. Dia pilih kiri, masa kan? dia macam slow motion tau. Dia ibarat scene tu dalam game tu, kau tak payah slow down, memang dah slow. Kan? Lepas tu Thiago Silva punya mistake. Kau tahu Reece James punya red card. Tak ada siapa mark Lascelles ketika dia ada free header dalam box. Semua ni adalah defensive structure punya mistakes. Kenapa agaknya ia berlaku? Adakah disebabkan rehat 2 minggu, international break, momentum tu dah lari daripada game City dengan Spurs yang dia menang itu? Mungkin satu faktor bermain di Newcastle kan, St. James Park. Itu satu. Dan mungkin juga Chelsea ni dia dalam satu momen yang tengah up tau. So dia mungkin sedikit overconfident. In some way lah. Dan saya rasa bila Thiago Silva still main kan, saya rasa dia macam dia dah macam mana mungkin game ni akan menimbulkan persoalan buat fans Chelsea semua. Adakah dia patut kekal atau tidak? Saya sangat setuju sebab kalau kita lihat kepada career dan longevity Thiago Silva, tidak boleh nafikan dia adalah seorang legend of the game. Betul. Biasanya orang akan guna terma-terma seperti Rolls Royce untuk menggambarkan seorang centre back. Tapi buat Thiago Silva, bagi saya dia punya terma yang paling sesuai adalah Toyota sebab Okey, bukan tu. Tak. Kalau Thiago Silva dengar sekarang dia hina dia. Okey, Toyota atau BMW sebab longevity dia, reliability dia di sebagai benteng pertahanan. Betul. Sampai usianya sekarang ni 39 tahun. Di tahap tertinggi itu adalah satu benda yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi tengok game ini, aku rasa sudah masanya di mana dia perlu think about dia punya future untuk nak besar ke tidak. Sebab boleh nampak lah, ini bukan kesilapan pertama dia juga. Sebab the previous game kita boleh nampak ada dengan West Ham juga ada kesilapan di situ. Dan ini bukan pertama kali dia buat kesilapan yang besar terhadap gol sendiri. Dan kalau kita lihat pada pasukan Chelsea, mereka juga ada banyak pemain centre back yang sangat-sangat muda yang sedang meningkat naik. Ada Levi Colwill, yang ada Badakhshili, Disasi, ada juga Trevor Chalobah di squad mereka. Jadi aku rasa sudah masanya untuk menukar. Tapi kau kata pasal Thiago Silva punya isu ni, aku tertanya juga, bila kau spend 1 bilion untuk membeli ramai gila player muda, and kau punya plan, okeylah dia projek mungkin 5 tahun atau 10 tahun, aku tak pasti kan, tapi hakikatnya ia adalah projek. Kalau ada projek, kenapa perlu kau letakkan seorang centre back yang berusia 39 atau 40 tahun dalam kau punya first 11, sedangkan kau tahu satu hari nanti dia akan digantikan? Dan secara tak langsungnya momentum itu akan diganggu sebab kau tak ada set pairing centre back kau yang akan bermain untuk majority game dalam season ni. Kenapa kau? Mungkin boleh Chelsea boleh ambil
cerminan kepada Arsenal punya centre back pairing. Kita boleh tengok macam mana dia build dua-dua muda, Gabriel Magalhaes muda, Saliba pun muda dan proven boleh menjadi pair dengan sangat baik. Dia tak semestinya pairing dia tu, mungkin kadang-kadang menjadi juga kalau ada macam leadership punya type of defender macam Thiago Silva, well experienced, sangat-sangat banyak experience. Tapi kederat dia tu, umur dia tu boleh menjadi faktor lah sebab EPL ni highest level kan. Okay. I think right, dia punya main reasons kenapa dia diletakkan adalah experience dia dan leadership. Leadership dia di atas padang. Sebab ini adalah satu pasukan yang sangat muda, yang sangat-sangat baru, projek baru, dan mereka memerlukan leaders seperti Thiago Silva, seperti Sterling juga di atas padang. Chun Hang, satu benda yang merunsingkan kepala aku bila aku tengok game ni kan, bila kau ada sesuatu, in English orang selalu cakap you don't change what is not broken. Kan, kau jangan ubah benda yang belum rosak lagi. So contohnya momentum kau datang dengan siapa centre back? Disasi dengan Thiago Silva ataupun mungkin Colwill yang boleh beraksi dekat situ. Tapi kau letak someone yang injured untuk jangka masa yang panjang, tak start mana-mana game EPL sebelum ni, sepanjang musim ni, tiba-tiba kau campak dia dekat satu venue yang merupakan venue yang paling susah untuk orang nak pergi dapatkan result, which is St. James Park. Untuk Badiashile maksud aku. Kau rasa itu antara faktor juga selain Caicedo dimanjakan sangat dan tidak diturunkan dalam kesebelasan utama? Sedangkan ramai je player yang balik daripada Amerika Selatan yang main untuk tim lain masing-masing. Bagi saya Badiashile ni aku rasa ini adalah satu keputusan yang mungkin mereka boleh nampak lah dari segi play style mereka. Sebab bagi saya Badiashile adalah seorang pemain yang boleh pass out from the back, lebih baik daripada Disasi. Itu pendapat saya. Mungkin itu dalam percaturan taktikal Pochettino dalam game nak melawan Newcastle untuk play out from the back. Dan mula-mulanya kita boleh nampak Badiashile ada membuat beberapa passes yang baik, tetapi kurang jadilah. But I don't think keempat-empat gol adalah kesalahan atau kesilapan besar daripada Badiashile sebenarnya. Yang bagi saya yang lebih yang kita perlu salahkan is maybe Cucurella dan juga Thiago Silva. Okey, captain paling penting sebelum terlambat. Reece James. Adakah dia, soalan aku, adakah dia captain material? Tapi sebelum tu aku nak explain dulu apa yang jadi dalam game. Dia dapat kad kuning pertama tu sangat-sangat muda. Orang kata dalam bahasa Inggeris petulant. Bermaksud dia kad kuning yang sangat bodoh untuk diterima lah pendek cerita. Sebab dia tendang bola, dia lambatkan permainan. Tu first yellow card dia. Second yellow card dia tak sentuh sangat pun Gordon. Tu sentuh sikit je. Tapi kau dah tahu bila kau dah buat mistake, player tu dah lepas kau. Kalau kau naik tangan, kau confirm akan kena kad kuning. Ikut peraturan, ikut law, ikut rules, memang 2 yellow card kena merah tu betul. Tapi soft lah. Dari perspektif seorang captain pula Chun Hang, you're a captain. Adakah kau sebagai captain patut buat benda-benda tak cerdik macam ni? Aku rasa dia captain, tetapi dia masih tidak memiliki experience. Yang tu experience dan captaincy, leadership itu two separate things bagi saya. Dan kita perlu asingkan benda tu. Leadership I think dia memang ada, tetapi experience tu tak ada. Okey, yang dua-dua benda ni sangat-sangat berbeza bagi saya. Dan ialah dia memang academy Cobham. So kalau diberi satu, I think buat planning Pochettino, dia memang nak memberikan captaincy kepada seorang yang dibesarkan dengan identity Chelsea, tradition Chelsea semua. Jadi kita boleh nampak assistant captain Conor Gallagher, captain Reece James, dan itu adalah satu benda yang memberikan satu image yang positif terhadap youth academy Cobham dan Chelsea. Tapi itulah bila kau cerita pasal projek yang sebanyak tim je dalam projek sekarang. Spurs is in a new project under Ange Ball apa semua. Newcastle pun projek dia dah masuk tahun yang kedua. Chelsea pun dah masuk lepas 1 billion spent dan kurangnya konsistensi daripada result diorang. Ya, banyak yang positif. Kau seri dengan Arsenal, kau seri dengan Liverpool, kau seri dengan City, kau kalahkan Spurs. Positif. So expected bila kau lawan Newcastle, kau teruskan momentum tu sebab antara tim yang dalam kedudukan top 4, top 6 kan. Tapi bila mereka dikembalikan ke dunia yang nyata dalam game ni, adakah kau melihat ini adalah satu masalah besar sekarang untuk Chelsea, krisis bila kau spend 1 billion dengan player, and kebanyakan fan Chelsea aku dengar, kau tunggu Nkunku. Takkan kau spend 1 billion, kau mengharapkan satu player yang bernama Nkunku tu datang untuk selamatkan kau? Kau faham maksud aku? Faham.
adakah betul Kunku tu solution untuk semua masalah ni kan? Sebab kalau kita tengok dalam game Newcastle ni pun, Kunku ada pun, kalau defensif macam tu pun, still problem lah untuk Chelsea kan? Betul. Guys, aku nak sambung perbualan ni Chun Hang, tapi masa betul-betul tak mengizinkan. Sebab kita ada quiz sekejap lagi. Kita nak sembang juga pasal gol Garnacho yang orang kata macam Puskas tu. Kita akan sembang sekejap lagi. Okay, jangan ke mana, terus bersama kami Berbulu dengan Bird. Look at me go. Kena faham perbezaan dia. Rooney buat mungkin tak seberapa jauh macam Garnacho buat, overhead kick tu. Tapi dia buat dalam game yang lebih bermakna dan lebih besar, which is lawan Manchester City dalam Manchester Derby, kan? Tapi to be fair, dalam game ni pun ramai yang menjangkakan disebabkan Everton kena potong 10 mata apa semua, diorang akan keluar dengan semangat luar biasa dengan protes orang. Protes orang pun aku tak faham. Orang protes lah. Ni kau main bunga api dekat luar stadium. Kau protes ke kau meraihkan kau kena tolak 10 poin? Aku pun confused kan. Tapi bila kau tengok macam mana Garnacho skor dalam masa 134 saat, bro, adakah kau meletakkan gol itu dalam kategori gol terbaik EPL pernah kau nampak? Sebab ramai yang cakap benda tu. Pandit-pandit lah apa semua. Terbaik EPL? Sepanjang zaman. All time? Tak lah kot. Layak untuk diberikan anugerah Puskas? Layak. Nomination mungkin lah. Nomination. Okay. Well deserved nomination. Well deserved lah. Tapi nak kata, kalau nak dibandingkan dengan klip tadi, for me personally, I rasa Rooney punya gol lagi cantik. Okey, tapi dari segi teknik mana lagi susah? Walaupun korang ni bukan ex-player, tapi berdasarkan pengalaman korang tengok bola lah, Chun Hang, Mak Put. Macam the same teknik, I rasa. Macam the same teknik, tapi bagi saya Situation lain. ini yang lebih cantik sebab dia berjaya menyelamatkan satu crossing yang agak belakang daripada Dalot. Dia recover Dia lah. berjaya recover dan in the midst of recovery itu berjaya membuat satu teknik yang luar biasa bagi saya. Aku setuju. Dan gol macam tu layak untuk menang mana-mana game pun. Ya, betul. Orang tak boleh cakap apa. Tetapi apa yang membuat aku frust adalah performance Garnacho dalam game itu. Sebab after dia punya gol, dia hilang langsung. Dia seolah-olah cakap, okey, kerja aku dah settle dah untuk malam. Kerja aku settle. Kan? Aku let dulu, korang buat kerja. Sebab hakikatnya, sebab kita kan selalu banter pasal XG dekat Twitter kan, Chun Hang kan. So bila aku tengok XG Man United dengan Everton dalam game ni, aku terkejut. United menang 3-0, tapi Everton mempunyai XG yang lebih tinggi daripada Man United. Tak silap aku 2.5 to 2.2, tak silap aku. Lebih kurang macam tu lah kan. Kerana beberapa big chances yang dicipta dalam first half. Terutamanya Calvert-Lewin ada chance tandukan, lepas tu Kobbie Mainoo seorang lagi player yang aku nak cerita. What a player yang perform. Kita semua dah tahu masa pre-season itu dia dah perform masa lawan Arsenal, tak silap aku dalam. Arsenal ada, tetapi malangnya kena injured bersama Real Madrid. Dan akhirnya dapat beraksi di sini lah. Dia nampak seolah-olah the best number 6 solution untuk Man United buat masa ni lah, Chun Hang. Betul. Aku rasa dia perlu pair dengan Casemiro. Dia masih awal lagi, tetapi what he has shown buat sekarang ni sangat-sangat meyakinkan sebab dia memiliki teknik yang sangat baik untuk mengutip bola daripada kedua-dua pemain pertahanan dan juga Onana untuk menjadi seolah-olah satu jambatan untuk menghubungi zon berbeza di atas padang. Physicality dia, bro. Physicality pun ada, defensive work rate pun ada, satu goal line clearance pun amazing. ada. Aku akui lah, aku terkejut sebab aku dengar ramai fan Man United sebut pasal dia ni dan aku tak nampak lagi secara kompetitifnya dia bermain dalam perlawanan Premier League. So bila aku nampak dia pada usia yang muda dengan kematangan ibarat 28 tahun walaupun dia berusia 18 tahun, sangat-sangat luar biasa. Tetapi sentuh pasal result ni, ramai yang kata okay, Man United is back sebab ini first game yang Man United menang lebih daripada perbezaan satu gol, bro. Kan? Tapi bila kau tengok XG tu dah menjelaskan sesuatu yang berbeza. Bila kau tengok betapa banyaknya big chances yang terlepasnya Everton nak skor dalam first half tu, mengatakan yang tim lain akan menghukum mereka kalau mereka dapat peluang macam tu. Betul. Pendapat kau is Man United, orang kata kau tak lihat, kau kena akui apa 5 kemenangan berturut-turut. Betulkan aku kalau aku salah, Chun Hang? Kalah dengan Man City tetapi berdasarkan dengan form tak adalah berturut-turut maksud aku. Berdasarkan dengan form guide, hanya Aston Villa yang lebih positif lah dengan rekod mereka dalam 5 atau 6 perlawanan terakhir, tak salah aku kan. Betul. So adakah ini bermaksud Man United orang kata dah membuka satu buku yang baru lah, pendek cerita?
MU menang ni it's a sign of progress lah kan untuk MU. Daripada menang 1 dah boleh menang 3 gol kan. Ya. Tapi sebenarnya balik pada apa yang Ben cakap lah. Expected goals untuk game ni you rasa, you kan fans MU, you tengok MU kan? Okay, I you think, rasa MU punya game bagus ke tak sebenarnya? Okay, I think soal ni lebih sesuai untuk I jawab lah. Sebenarnya MU not back. Jelas So, sangat. MU is not back yet lah. Not back yet lah. Okay. Tapi kita boleh nampak dan kita perlu akui ini adalah first game Kobe Mainu, first game Luke Shaw dalam first game back daripada injury juga, dan kita boleh nampak Martial baru berperform juga ada perform, tetapi winger performance dia Garnacho dan Rashford kurang jadi, tetapi masih ada sedikit positif performance yang kita boleh ambil daripada Onana. Onana perform teruk game ni. Betul. Ada beberapa save yang dia buat. Ada save. Dan Maguire juga satu prestasi yang sangat-sangat baik. Dalot bagi saya antara pemain yang paling konsisten bersama Man United pada musim ni, walaupun ada beberapa kesilapan di sini di sana, tetapi overall positif. Untuk dibawa ke St. James Park minggu depan. Okey, kita tutup topik ni sebab ada satu benda lawak sini sebab sepanjang musim trio front three dia orang langsung tak skor. Tak silap aku ada satu statistik Højlund, Rashford apa semua ada. Rashford 1 gol je tak silap aku antara dia orang bertiga. Dalam game ni semua skor front three. Garnacho, Rashford, Martial. Tiga-tiga skor dalam satu game. Kita nak terus ke kuis BDB di mana kita dah pun keluarkan isyarat memanggil dalam segmen yang kedua tadi. Dan kali ini kita sudah pun ada seorang pemanggil untuk mencuba dan memenangi kuis BDB ni. Sebab kita ada 3 soalan. Kalau jawab 2 dengan betul, dah sah kau akan bawa pulang barangan eksklusif yang kita nak bagi korang ni daripada Astro Arena Stadium Astro. Semualah pendek cerita daripada Astro lah. Farhan dari mana? Farhan, apa khabar? Kampung Baru. Farhan, Kampung Baru. Tak jauh lah Farhan. Okey, steady lah Farhan. Okey Farhan, kau tengok BDB daripada mula sampai habis tak? Tadi tengok setengah jalan. Bahaya ni kalau setengah jalan ni. Sebab soalan-soalan kita berdasarkan apa yang kita bincangkan daripada mula sampai habis. So, aku ucapkan good luck. Aku start dengan soalan pertama dulu Alright. Soalan pertama, berapa banyak perlawanan diperlukan oleh Erling Haaland untuk mencecah 50 gol dalam Liga Perdana Inggeris? Untuk season ni ke apa? Untuk season ni. Apa season ni? 50 gol. Maksud all out lah. Sebab sekarang ni total daripada season lepas dia datang, dia dah skor 50 gol. Okay. So, berapa total game yang dia perlukan untuk skor 50 gol tu? Tak kisah berapa season sekalipun. Sejak dia datang EPL. Saya rasa lebih kurang dalam 50 gol kan? 50 game? 50 gol lah. 50 gol betul. Berapa game? Dalam 25 gol macam tu kot. Tak, aku tanya berapa game, bukan berapa gol. Dia skor 50 gol. Aku tanya kau berapa game dia perlukan untuk skor 50 gol tu? Lebih kurang 5 game, 10 game tu. 10 game 50 gol? Dia. Kau okey tak ni? Kau dah makan belum dia? Kan ada benda yang tak apa elok dengan kau ini dia. Kau faham soalan pun macam okey tak apa. Kau ada lagi 2 peluang. Okay, aku bagi kau 2 peluang. Aku nak tolong dalam kes ni pun susah. Biasa kita nak tolong tapi dalam kes ni aku nak tolong susah. Soalan kedua, namakan 3 penjaring gol dalam perlawanan Newcastle 4 Chelsea 1. 3 penjaring gol dalam game tu. Okey, Alexander Isak. Okey. Joelinton. Betul? Gordon. Apa? Kau fan Newcastle ke dia? Aku rasa soalan ni lagi susah daripada soalan tadi tau. Ni kau tera lah jawab. Pelik lah kau ni dia. Aku nak cakap tapi aku takut nak cakap kan. Okay, tak apa. Soalan last. Kalau betul kau menang hadiah bro. Ni paling straightforward. Berdasarkan perlawanan ACL di antara JDT dan juga Kawasaki Frontale sebentar tadi. Namakan 4 pemain import dalam kesebelasan utama JDT bertemu Kawasaki sebentar tadi. 4 pemain import. Haverty. Okey, 1. Sekejap lagi. Dari Brazil seorang lagi. Brazil. Top striker dia orang. Come on dia. Striker dia. JDT ada lagi 2 striker ni. Berguson. Apa? Berguson.
Backson, okey, boleh terima. Lagi satu, ada seorang lagi striker ni. Dia belakang Aaron Del Valle dengan 19 gol sekarang dalam Liga Super. Seorang lagi striker. Pernah main untuk Watford satu ketika dahulu. Start dengan F nama dia. Nama first dia F, nama second dia pun F. F. Come on lah dia, aku tolong ni. Boleh tak boleh ni? Satu lagi aja. Saya dah ingat. Okey, aku bagi 3 lah. Discount lah. Aku bagi 3. Kau dah bagi 2 kan? Kau bagi 1 ke? Dia bukan ni. Apa? Saya lupa. Ui, lama kau bagi ni. Ni memang dah talian hayat kuasa 10 dah ni. Striker ke apa? Striker lah dia. FF. Kau Google sekarang pun kau boleh carilah. Come on lah Farhan. Aku memang nak kau menang. Tu yang aku beria. Okey, SS lah, Syafiq Ahmad. Bukan, apa ni? Apa dia punya ni? Ni Fernando Torres. Tang mana FF kau boleh dapat Syafiq Ahmad? Itu Fernando SA Torres dia. Come on dia. Striker import JDT. Nama pertama F, nama kedua F. Fernando Forestieri. Betul! Tahniah bro. Tengok aku emosi sampai nak semata-mata nak bagi kau menang, aku emosi bro. Tahniah bro, kau dapat bag Stadium Astro ni. Biar aku tunjuk sikit hadiah yang kau menang. T-shirt size L. Okay. Dapat mark lagi, tak silap aku. Kau dapat lanyard suka, kau dapat jelah. Of course, bagi lanyard kena bagi tali jugaklah kan. Lepas tu ada kalender juga. Kalender 20. Kalender tahun ni ke tahun depan ke? Apa dia? Ada lah. Kalender tahun ni lah. Agak-agak lah. Okey, so aku nak ucapkan terima kasih kepada kau Farhan kerana sudi daripada kamu baru kerana sudi kontak BDB untuk menyertai kuis BDB akan kita udarakan sekerap yang kita mampu untuk penonton-penonton BDB setiap minggu. Ingat, soalan-soalan semua berdasarkan program kita. Farhan, lain kali tengok daripada mula sampai habis Farhan. Boleh? Lain kali kau jangan FF jadi SA. Aku tanya berapa gol, aku tanya berapa game, kau bagi aku berapa gol. Bila aku tanya gol, kau bagi aku game. Macam mana ni dia? Thank you dia. Jangan serik lah BDB dan enjoy hadiah-hadiah yang awak menangi eksklusif dari Astro Arena. Terima kasih. Okay, settle. Ambil nafas dulu. Stres aku tadi. Kau stres tak tengok aku tadi? Stres. Sebab kita nak tolong. Tapi tak apa, kita nak move on kepada fantasy sebab fantasy Premier League adalah satu segmen yang sangat penting dalam BDB di mana kita nak tengok kedudukan poin aku dululah sebab aku rasa aku kalah dengan Chun Hang minggu ni je lah aku kalah dengan Chun Hang. Tapi overall ranking aku masih lebih tinggi lah. Aku tak rasa Chun Hang belum lagi cecah 800 poin pun. Dan kalau kau belum dalam klub 800 kau duduk diam-diam tak adalah gurau. Captain Haaland, okay, not bad. Aku fresh sebab Eze injured minit ke-49 dia tak main. Diaby sekali lagi blank dan dia dikeluarkan dalam half time pun satu isu untuk aku. So dua player tu adalah dua player aku kena tukar lah untuk minggu ni. Dan aku ada 2 free transfer. Watkins aku kekalkan, Son aku takkan jual lagi. Salah, aku perlukan Saka dan Mbeumo dalam tim aku. So itu adalah perancangan transfer aku adalah untuk membawa masuk Saka dan Mbeumo kerana dua player ni mempunyai jadual kesukaran game yang agak cantik untuk diorang skor poin yang tinggi. So itu adalah target aku secara peribadi dia dan kebanyakan pro FPL yang banyak main pun aku tengok itu adalah midfield template sekarang. Salah, Son, Saka, Mbeumo, Palmer. Itu adalah midfield template sekarang ni lah yang dijangka boleh kejar poin yang tinggi. Chun Hang 49, not bad, 2 poin. Sebenarnya ini pasukan I ni minggu lepas buat walkout. I nak bawa Son, I bawa Ward-Prowse dan I bawa Palmer. Dan tetapi defense aku memang utamakan clean sheet lah. So kita boleh nampak Gabriel Zinchenko, Arsenal dia punya clean sheet, Maguire juga clean sheet dengan MU dan goalkeeper Crystal Palace. Sayang lah. Sebab jadual diorang memang dijangka clean sheet kan? Ya, betul. But unlucky lah. Tapi itulah, aku suka cara kau main. Cara kau main lain daripada lain, tapi aku faham strategi kau. That's what makes you interesting, Chun Hang. Dari segi Liga Fantasi BDB sekarang ni, kedudukan 1 sampai 10, semuanya dah sekitar 860 ke 880. Ada yang dah guna banyak chips, ada yang tak. So sebenarnya adalah dalam 3-4 orang kat situ yang aku nampak yang benar-benar
memang terror lah berada dalam kedudukan top 10 ni yang tak guna chips lagi. Sebab yang dah guna chips tu akan faham kenapa seksa dia orang nantilah bila ada double game week, bila ada blank game week. So that's why kita selalu cakap jangan guna chips melainkan first wildcard kau terlebih dahulu. So tanya pada Pat Kapau dan juga sampailah pernama dekat bawah Mikael tu, Shaznul dan juga Mikael. Kerana menduduki dalam kedudukan 1 sampai 10 pada ketika ini dan jauh perjalanan aku nak kejar ni 60 lebih poin buat ketika ini, tapi semua tu boleh berubah dalam seminggu dua sebenarnya kan. Untuk player bundle yang aku selalu suggest dalam fantasy segmen dekat Ghostan, minggu ni aku suggest kalau nak save duit, kenapa kita kata player bundle, sebab kau boleh save duit beli player ni, is Morgan Gibbs White. Morgan Gibbs White lah. Sebab kalau kau tengok dia baru ni dia ambil penalti kan. Ya, betul. So penalty taker ni adalah satu lagi access untuk kau dapat point tambahan. That's why ramai beli Cole Palmer. Sebab dia ambil penalti. Dia main teruk macam mana pun kalau dapat satu penalti, dia akan dapat point. Ethan Pinnock adalah seorang lagi defender yang aku suggest. Kenapa? Walaupun dia ada blank game week dalam game week ke-18, dia ni antara defender yang selalu skor untuk Brentford. Dan selalunya kalau bonus point, dia akan menduduki kedudukan tertinggi. Kalau dia assist atau skor atau even dia clean sheet pun, dia akan duduk dalam kedudukan bonus point. So that's why Ethan Pinnock untuk defender, kalau kau nak bajet 4.5 million, 4.6 kau boleh beli. Gibbs White pun 5 juta lebih dialah nadi bagi aku penggerak utama untuk Nottingham Forest. Ya, betul. Memang dia punya chance creation, shot, chart semua, assist semua dia memang kuat di situlah. Sebab dia punya playstyle memang sebagai seorang playmaker dalam Nottingham Forest. Kan kita boleh nampak dia punya assist bersama Nottingham Forest berhadap gol Elanga tu, satu cross yang sangat-sangat baik. Betul. Dan juga satu set piece taker, penalty taker, dan aku rasa Morgan Gibbs White adalah satu pilihan yang sangat baik. So betul lah, walaupun aku kejar Saka dengan Mbomo tu untuk tim aku, untuk structure aku, untuk structure korang, kalau kau nak save duit untuk belanja lebih banyak kepada player-player macam Saka ke apa, kau kena beli seorang dua yang murah kan. Dan murah pun bukan sebarang, murah tu player yang kerap bermain 90 minit. Tu yang paling penting. Gibbs White, Pinnock confirm akan main 90 minit. Sorry Fak Put, mungkin kau tak follow fantasy. Aku nak ucapkan terima kasih pada kau Fak Put kerana join BDB pada minggu ni. Ada apa-apa kata-kata terakhir ke nak dikongsikan kepada penonton? Untuk pengalaman pertama kali sebagai fan Arsenal, mengharapkan adakah kau rasa inilah momen di season ni untuk menang title? Feeling tu dia mungkin sebab jalan our path di season lain. So dulu kita dah lama jadi gajah kan. So this one masih tak mengizinkan masa mencuburi kita. Thank you Chun Hang, thank you Fak Put. Kita tahu macam mana gajah tu panjat pokok. Kita tak tahu macam mana gajah tu panjat pokok. Betul lah ayat aku ni? Aku pun tak faham lah. Tapi kita tahu confirm gajah tu akan jatuh. Sampai di sini saja berbulu dengan puan. Ingat, kita bukan panik, kita bukan expert. Kita sekadar peminat bola sepak macam korang, berbual bola sepak. This is BDB. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.